Shalom saudara-saudari, selamat malam dan salam bertemu kembali dalam program kebaktian kebangunan rohani online kanak-kanak untuk Gereja KKSD Likas. Ini merupakan program kebaktian secara online khusus melalui pembacaan dan pendengaran firman Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan ceria bersama keluarga masing-masing. Pada malam ini, kita akan merenungkan pelajaran yang bertajuk jaminan selama-lamanya. Dalam firman Tuhan menyatakan 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Marilah kita terus bertumbuh dalam firman Tuhan dan menyelidiki kebenaran setiap hari. Semoga kita semua diberkati pada malam ini sementara kita berbakti bersama secara online. Kita akan memulakan kebaktian kita dengan doa pembuka. Mari kita berdoa. Heavenly Father, thank you for blessing us every day. Thank you for forgiving our sins. And bless us as we listen to your word. In Jesus' name we pray. Amen. Sepanjang jalan hidup ada teman setia bersamaku, Dia pimpin jalanku, Dia beri damai dan teranglah cahaya jalanku. Tuhan Yesus tinggal di hatiku. Ku tak peduli walau jalan berliku, gunung lembah sejuk gelap dan curam. Ku puas hati Yesus ada bersamaku sepanjang jalan menuju ke syurga. Pada malam ini, kita akan mempelajari tentang air atau udara. Saudara dan saudari, tahukah Anda bahwa manusia boleh hidup beberapa hari tanpa makanan dan air? Tetapi tanpa udara, manusia hanya mampu hidup selama beberapa menit saja. Ketiadaan udara dalam tempo 5 menit boleh menyebabkan kerusakan otak yang kekal. Udara yang bersih dan segar boleh membantu memberi kesihatan yang sempurna kepada tubuh badan manusia. Oleh itu,
pastikan kita senantiasa mendapat udara yang cukup dan bersih sepanjang masa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tajuk pelajaran kita pada malam ini ialah Membina Jambatan Kasih.
Ayat Alkitab sebagai pembuka minda kita ialah terdapat dalam Roma 13 ayat 10 mengatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kerana itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ada satu cerita. Pada suatu masa dahulu, ada 2 orang adik-beradik. Ayah mereka mempunyai sebuah ladang yang besar dan apabila ayah ini menjadi terlalu tua untuk mengusahakan ladang, ia memanggil kedua-dua anaknya ini. Ayah sudah uzur untuk bekerja. Saya akan membahagikan ladang ini sama besar untuk kamu berdua usahakan. Saya tahu kamu akan bekerja bersama dan saling membantu. Pada mulanya, adik-beradik ini mengusahakan ladang itu bersama dan setia membantu satu sama lain. Sehinggalah pada suatu hari, apabila tercetus perbalahan antara mereka dan mereka tidak bertegur sapa di antara satu sama lain. Sehingga beberapa tahun lamanya, mereka tidak lagi bercakap dan tidak mempedulikan hal persaudaraan mereka berdua. Pada suatu hari, si abang ini berada di rumahnya apabila seorang tukang kayu datang dan mengetuk pintunya. Saya sedang mencari kerja. Ada kerja yang boleh saya lakukan? Lalu si abang ini berfikir dan menjawab, saya ingin kamu membina pagar di sekeliling pagar ladang saya. Bina pagar itu sehingga ke tepi sungai dan memisahkan ladang saya dengan ladang adik saya di sebelah. Saya tidak mahu melihat saudara saya itu. Tolong bina pagar yang tinggi di situ. Saya akan ke bandar dan balik lewat petang nanti. Pada petangnya, sekembalinya dari bandar, si abang terkejut apabila melihat apa yang dilakukan oleh tukang kayu itu. Tukang kayu itu tidak melakukan menurut arahannya. Tukang kayu itu tidak membina pagar yang tinggi, sebaliknya membina jambatan yang menyeberangi sungai ke ladang adiknya. Si abang dengan perasaan marah pergi mendekati jambatan itu dan kelihatan adiknya sedang berdiri di hujung sebelah. Adiknya itu berjalan menyeberang jambatan untuk menghampiri si abang dan berkata, setelah saya melukakan hatimu sejak beberapa tahun yang lepas, saya tidak menyangka kamu menerima saya kembali dengan membina jambatan ini. Si adik lalu memeluk abangnya. Apabila berada di rumah si abang ini berkata kepada tukang kayu, kamu boleh terus bekerja di sini, kerana saya mempunyai banyak kerja untuk kamu. Tukang kayu itu menjawab, saya harus pergi tuan, kerana saya perlu membina banyak jambatan lagi. Saudara dan saudari, kadang-kadang kamu dan saya mempunyai salah faham dengan saudara seiman dalam Kristus. Apabila ini berlaku, kita terdorong untuk membina pagar pemisah dengan mereka. Kita berhenti bertegur sapa dengan mereka. Kita tidak lagi mahu bersemuka dengan mereka. Kita tidak mahu berada di sekeliling mereka. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, mari kita hidupkan buah roh dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jika ada di antara ahli keluarga kita atau rakan-rakan kita mempunyai sikap yang suka membenci orang lain, marilah kita tegur mereka seperti Yesus perintah dalam Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Yesus tidak mahu kita membina pagar kebencian, tetapi Ia mahu kita membina jambatan kasih sesama kita. Hidup tanpa kasih
akan mengakibatkan hubungan sesama manusia itu tidak akan bertahan. Hidup tanpa sikap damai, hubungan sesama manusia itu tidak akan membawa kesejahteraan dan keharmonian. Oleh itu, marilah kita saling mengasihi sesama kita dan buangkanlah segala rasa benci terhadap orang lain, termasuk ahli keluarga kita. Kerana hanya apabila ada buah roh dalam diri kita, maka kita akan disebut anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, berjalan bersama Kristus hanya akan menjadi indah dan sempurna apabila kita mengasihi orang lain dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Sekian, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengasihi Engkau di atas kasih-Mu yang tidak pernah terputus untuk kami. Bantu kami agar kami juga senantiasa mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudara kami, dan mengasihi musuh-musuh kami, sehinggalah kami disebut sebagai anak-anak Bapa. Berkatilah juga orang-orang yang ada di sini sebagai anak-anak dan ibu bapa kami. Berkatilah juga orang yang menganiaya kami dan mereka yang tidak menyukai kami. Biarlah kasih-Mu juga dicurahkan kepada mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sepanjang jalan hidup ada teman setia bersamaku, dia pimpin jalanku, dia beri damai dan teranglah cahaya jalanku. Tuhan Yesus tinggal di hatiku. Ku tak peduli walau jalan berliku, gunung lembah, sejuk gelap dan curam. Ku puas hati, Yesus ada bersamaku sepanjang jalan menuju ke syurga. Sekian saja program KKR Online Kanak-Kanak pada malam ini. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami pada siaran yang seterusnya pada hari esok. Sehingga kita bertemu lagi, Tuhan memberkati kita semua.